الاختيار. لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله يبقى ربنا كل أحد، لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد، لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين، وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Adapun segala yang harus bagi zat Allah Ta'ala itu menjadikan sekalian mungkin. Yang kedua, harus tiada menjadikan dia. Maka pecah daripada yang harus yang dua ini 10, iaitu ketika harus ia berbuat perbuatannya dan segala hukumnya, tiada mengambil faedah. Keempat, harus ia tiada menjadikan segala yang ada ini dengan kuatnya, tiada boleh memberi bekas kuatnya itu. Keenam, harus ia tiada menjadikan kuatnya itu. Yang ketujuh, harus boleh membaharukan di alam ini qadim. Dan kedelapan, harus ia tiada membaharukan dia ada alam ini. Kesembilan, harus ia menjadikan segala perangainya yang ada ini tiada boleh memberi bekas perangainya itu. Kesepuluh, harus ia menjadikan segala perangainya itu. Maka segala yang harus ini di bawah perintah ta'aluk kudrat Allah Ta'ala dan iradat Allah Ta'ala juga. Bukannya sifat yang wajib bagi zatnya dan bukan mustahil ia. Hanya adalah ia yang segala yang harus ini bekas taksir kudrat Allah Ta'ala, iradatnya juga. Demikianlah adanya. Wallahualam. Baik, insyaAllah kita nak sambung ni setelah kita selesaikan sifat yang mustahil, lawan bagi sifat wajib. Nak masuk pula perkara yang wajib seterusnya, kita wajib untuk arif dengan Allah Ta'ala yang jazmu mutabik lil haqqi an dalil, supaya istilahnya makrifah ke Allah Ta'ala adalah bab harus. Jadi bab harus ni dia adalah khas bicara ta'alluq kudrat iradat. Sifat harus ni adalah khas bicara bab ta'alluq kudrat iradat, atau istilahnya bahasa yang selalu disebut dalam kitab-kitab lain atau angka satu sifat harus. Apa dia harus? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, istilah Arab
wa jaizun fi haqqihi ma'amkana ijadani daman karizqihil ghina. Itu dalam Jaharah. Antara perkara harus pada Allah Ta'ala ni, dia mengada atau meniadakan mungkin. Jadi kita berjumpa dah itu, bahasa lain mungkin, jaiz, makhluk, masih Allah. Selagi nama makhluk, asal hukum mengada atau meniadakan makhluk ni, dia termasuk dalam suluhi qadim. Tu kita jumpa istilah tu. Maksudnya kelayakan Allah Ta'ala azali lagi untuk dia nak mengada atau meniadakan apa yang nama makhluk, khasnya atas nama mungkin itu. Macam mana pun yang antara kita dah belajar lepas, mungkin ada 4 pembahagian tu. Ada mungkin maujud namanya. Mungkin maujud ni ialah makhluk yang martabat dia tetap, bukan wajib wujud tapi harus wujud. Dinamakan mungkin maujud ialah untuk makhluk yang Allah Ta'ala dah bagi ada dan sekarang ni duk ada, hadir, yang present, itulah dipanggil mungkin maujud. Satu lagi mungkin dipanggil mungkinil ma'dum ba'dal maujud. Mungkin dia masih status mungkin, tapi dia adalah yang ditiadakan selepas diadakan sebelum ini. Jadi sekarang ni tak ada, dulu ada. Itu satu lagi jenis mungkin. Jadi sebut pembahagian ulama 4 ni nak menunjukkan pengkelasan mungkin. Walaupun umum mungkin tu harus, tapi di atas kita faham Allah Ta'ala ni sabit ilmu dia, sabit iradah dia, dan ilmu dan iradah dia qadim. Tentu dah sabit apa yang dalam ilmu dia makhluk dia nak buat, tentu dah sabit pada iradah dia mana makhluk yang dia dah tentu nak buat ataupun tentu tak buat. Atas nama ta'aluk ilmu dan iradah ni dah tanjizi qadim pada ilmu Allah Ta'ala, pada iradah Allah Ta'ala, untuk ni nak adakan makhluk macam mana dan makhluk macam mana dia tak nak adakan. Allah Ta'ala ni mustahil dia didahulu oleh jahil. Maksudnya apa? Inkishaf ilmu Allah Ta'ala dan nisbah menentu Allah Ta'ala, dia dah taksis, bukan baru nak taksis, tapi tanjizi qadim, telah mengkhaskan apa makhluk yang dia nak bagi jadi mengikut kehendak dia dan pastinya mesti muafakat dengan ilmu dia. Itu asal akidah kita. Walaupun atas bicara mungkin ni, tengok faham mungkin ni seolah-olah macam perkara tu belum ada kepastian hak dia nak buat tak buat, nak buat tak buat. Antara pembahasan ulama, adanya istilah, ada keberangkalian yang nama suluhi yang kita bicara lepas tu. Ada suluhi, ada kelayakan pada Allah Ta'ala, ada capability untuk dia nak mengada ataupun meniada mungkin ni. Pandang pada sudut kita tak tahu apa ni tentu, dan kita mengharus dan mengiyakan dan memungkinkan selagi nama apa, nama mungkin, dia termasuk dalam takluk kudrat iradat Allah Ta'ala. Itu nisbah kita. Adapun pada diri Allah Ta'ala, ilmu dia, iradah dia, tidak ada dah benda yang nama mungkin. Bahkan semuanya mubram, pasti dengan ilmu dia, semua mubram dengan iradah dia. Kalau ada dalam Quran sebut boleh padam-padam kehendak dia, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Ada sebut dalam Quran Allah Ta'ala dia boleh padamkan apa dia kehendaki dan dia boleh nak menetapkan. Ni cerita apa ni? Masyhur kata ulama tafsir, bab mahwu ma yasha dan isbatkan masyiatillah ni, dia adalah berkenaan
apa yang diperintahkan ditulis di Lauh Mahfuz. Pasal apa yang sabit pada ilmu Allah, iradah Allah, tak ada yang mu'allaq, tu istilahnya. Apa maksud ada mu'allaq? Allah, mana ada yang tengok dulu. Maksudnya menafi ilmu. Kalau dibuat macam ni, Allah Ta'ala bagi macam ni. Maksudnya dia belum buat keputusan apa dia nak buatkan makhluk. Ada pula macam tu. Subhanallah. Pandang pada sifat Allah Ta'ala yang kamil, ilmu dia, iradah dia, tidak ada yang mu'allaq. Dengar ayat tu lah. Maksudnya tak ada istilah perkara tu belum dipastikan dengan kehendak dia, belum ditentukan dengan kehendak dia, dengan iradah dia, dan belum ada pengetahuan Allah Ta'ala apa akan berlaku. Ada pula itu. Subhanallah. Sedangkan ilmu dia inkishaf, iradat dia mutlak, dan tanjizi qadim, apa yang dia nak buat cuma terhenti di atas nak melaksana je, itu je yang tinggal. Itu nisbah Allah Ta'ala. Jadi asal bicara tu ayat Quran, yamhullahu ma yasha wa yuthbit, itu iktibar apa yang diperintahkan ditulis di Lauh Mahfuz. Lepas tu kata ulama tafsir, di Lauh Mahfuz ni Allah Ta'ala perintahkan tulis tu, ada yang tulis yang mubram, ada yang tulis tu yang mu'allaq. Tulis yang tulis tu, tulis gini, tulis gini, tulis gini. Kalau kita jadi COVID-19 cadang nak pergi Ramadan, kita duduk bulan November contoh. Faham saya buat pasal apa tu? Pasal yang tu iktibar ditulis kan? Buat baik pada mak bapak, umur dia panjang. Dah ke mak bapak ni umur pendek kan? Isap okok cepat mampus, tak isap umur panjang. Contoh itu saja, perli-perli ya, sampai-sampai isap okok tu. Apa cerita ni? Mu'allaq mubram tu, yang tu tak mana? Itu nisbah ditulis di Lauh Mahfuz. Antara pelaksanaan Allah Ta'ala kepada makhluk dia dengan apa dia nak bagi jadi, sebelum dilaksana sesuatu diperintahkan di Lauh Mahfuz tulis apa yang dia bakal jadi. Dah ada istilahnya ditulis dengan pasti, ada yang ditulis dengan belum pasti. Istilah belum pasti tu ada keberangkalian, gini. Nak menunjukkan apa? Itu rahsia Allah Ta'ala yang dia tak zahirkan kepada makhluk dia, apa pada ilmu dia dan iradah dia. Adapun pada iradah dia dan pada ilmu dia tidak ada yang belum pasti. Istilahnya tak ada apa yang mu'allaq. Bahkan pada ilmu Allah Ta'ala inkishaf, pada taksih dia tanjizi qadim, dia penentu dah azali lagi. Tak ada apa yang belum dia tentu. Ada pilihan gini. Pakai pelitup muka tak kena COVID, bila tak pakai kena COVID, contoh. Jadi tengoklah atas kita pakai tak pakai, itu kat kita, itu iktibar kita, proses sabak musabak, cause effect, peraturan sunnah pentadbiran dia, itu kat kita. Kat kita ada istilah keberangkalian, imkan ni, fi'lu mungkinin aw tarkuhu. Pandang nisbah kita i'tiqad apa kelayakan tu, kita i'tiqad ada suluhi qadim dia, sedia lagi layak pada dia, dan nisbah kita tak tahu. Kita terhenti di atas maklumat yang kita kena cari dan kena belajar. Kenalilah apa yang dikatakan kebaikan, carilah dia, kena faham apa yang dikatakan mudarat, maksiat, dosa, syirik, kufur, hindarkan dia. Itu taklif kat kita. Kat kita tak tahu apa yang bakal jadi. Iktibar kita mu'allaq, iktibar Allah Ta'ala mubram. Jadi yang padam-padam sebut dalam Quran tu, yamhullah ma yasha wa yuthbit, itu iktibar ditulis di Lauh Mahfuz. Dia boleh padam-padam. Adapun pada ilmu dia tak ada istilah padam-padam. Ada istilah padam pada ilmu dia jahil. Subhanallah. Ada istilah dia belum tentu apa dia nak tentu. Ada istilah buat dengan bukan kehendak dia.
tapi bergantung kepada perbuatan makhluk dan ikhtiar makhluk. Ada istilahnya tengkerana, tertabiat, terelat, tersabab, apa lagi, ataupun terikhtiar, diminta, misalnya dipohon oleh makhluk, maka dia bagi. Tak ada istilah macam tu nisbah diri orang Taala, nisbah diri dia. Cuma atas perjalanan sabab, didatangkan dalam bentuk kita, pasal kita tak tahu apa orang Taala tentu. Jadi adanya muamalah, minta, pohon, doa, usaha, ikhtiar, jauhkan mudarat, cari manfaat. Ada prinsip macam ni. Nak mengajar ni proses sunnah perjalanan hidup di atas etika kita Muhammad Rasulullah, ikut syariat dia. Ikut syariat dia. Inilah kehidupan. Inilah kehidupan. Dan masa yang sama ada gangguan-gangguan yang boleh membawa kita ke tauhid. Malam masa yang sama ada sebab-sebab yang boleh memudahkan kita dapat tauhid. Ada. Jadi pergi cari sebab untuk dapat yang sepatutnya, hindarkan apa yang boleh membawa mudarat pada akidah, amalan, kesihatan dan sebagainya. Itu prinsip. Pasal dah sebut bab padam memadam ni, ataupun nak biarkan apa tertulis di Lauh Mahfuz, itu iktibar apa yang tertulis. Quran sebut belakang tu, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Di sisi dia ada ibu segala kitab. Ada ulama tafsir kita kata apa maksud ummul kitab? Ilmu Allah azali. Ada yang kata indahu ummul kitab, ibu bagi segala kitab apa? Ilmu Allah Ta'ala lah. Ibu bagi segala kitab. Jadi yang padam tulis tu apa? Yang padam dan biarkan, itu intibar di Lauh Mahfuz. Tak semua ketentuan Allah Ta'ala ditulis di Lauh Mahfuz. Ada yang ditulis di Lauh Mahfuz dalam bentuk mubham. Akan ada ahli langit yang akan kufur misalnya. Memang masyhur kalau kita belajar kisah iblis, macam mana boleh jadi iblis, itu antaranya. Pasal mereka zaman tu boleh naik ke langit, boleh tengok Lauh Mahfuz tulis apa. Iblis boleh naik ke langit ketujuh, boleh tengok kat Lauh Mahfuz tulis apa. Tulis kat Lauh Mahfuz apa? Akan ada ahli langit yang akan kufur dengan Allah Ta'ala. Tu dia faham siapa ahli langit. Siapa tak tahu. Jadi ahli langit siapa? Malaikat lah. Semua pakai risau takut. Maksudnya apa? Jadi nak kata kat makhluk dia tak tahu. Jadi ada muallaq. Allah macam mana? Siap. Subhanallah, daripada apa jahil pada dia, subhanallah. Sikit sambung cerita tu. Jadi bila ditulis dalam apa macam tu, masa tu iblis belum iblis, masa tu dia Azazil, dia guru kepada semua malaikat, semua mengaji dengan dia. Tengok tertulis di Lauh Mahfuz tu, macam mana? Semua malaikat risau, takut mereka adalah antara yang jadi ahli langit yang kufur dengan Allah Ta'ala tu. Semua minta untuk guru dia doa, doakan kami supaya jangan jadi orang yang kufur ni, ahli langit. Semua minta. Yang tak minta doa dia. Satu yang kufur tu apa? Dia pun tak tahu dia akan kufur. Perjalanan di Lauh Mahfuz ada benda yang nak sebut macam mana, dia mujmal, ringkas, tak tafsil. Ada sebagainya tafsil yang malaikat nak ambil tahu pun mati, ajal, rezeki. Ada yang tulis terperinci, ada yang tulis dengan muallaq. Jadi bab padam ataupun isbat yang sebut dalam Quran, dia bukan bab ilmu Allah Ta'ala, bukan bab iradah Allah Ta'ala, tapi dia adalah bab apa yang ada di Lauh Mahfuz. Begitu juga innama amruhu idza arada syai'an. Yang tu semua nak menunjukkan mutlak kehendak dia, nak jadi dia boleh buat tanpa sebab. Tapi ada sebab ke tak ada sebab ke, semua dah tentu dengan ilmu dia, dah inkishaf dengan ilmu dia, dah tentu dengan iradah. Itu akidah dia. Jadi buat bab harus ni, walaupun atas definisi boleh membuat atau meniadakan yang mungkin hak dia, iktibar dengan kita. So, kita tak tahu apa dia nak buat, dia tak buat.
Esok pondok ni berapa orang nak duduk? Boleh tak jadi sampai 1000 orang? Boleh tak ada 10 orang ni? Semua orang tak mau mengaji lah. Contoh. Boleh jadi ke? Harus. Untuk kita kerja-kerja apa? Buatlah apa kerja yang sepatutnya kena buat. Orang nak datang tak datang itu pasal lain. Tanggungjawab kita kena laksana. Itu kan prinsip dia. Jadi adanya prinsip akidah kita, hak Allah Ta'ala dia nak buat sesuatu ataupun tidak, layak pada dia tu, yang tu intibat akidah kita ke dia. Dengan keadaan kita tak tahu ni, kita menyerahkan dan kita memungkinkan apa yang memang mungkin tu adalah mungkin. Tetapi apa yang pasti dia takkan ada, mungkin dah ada sebagainya kita dah jumpa sebelum ni yang memang dah pasti dan takkan berubah walaupun asal dia mungkin. Mungkin ada yang mungkin ilmillah annahu lam yujad, takkan di-cancel alamat kiamat, takkan di-cancel kiamat, takkan di-cancel tanya mati, takkan di-cancel, takkan dia akan batalkan. Semua ketentuan-ketentuan dia dah pasti. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa-apa yang memang pasti tu takkan berubah sama sekali, pasti. Dia walaupun asalnya mungkin, tapi bila takluk dengan iradah Allah Ta'ala dan ilmu dia, datang pula Rasulullah mencerita dengan pasti apa dia yang kita wajib imani, wajib i'tiqadi, takkan berubah sama sekali. Dia bukan benda mungkin, bukan maybe, but it is absolutely. Punya putih sikit. Dia bukan boleh jadi, boleh jadi ke kiamat. Ikut Allah lah, dia nak bagi kiamat pun boleh, tak bagi kiamat pun boleh. No. Walaupun asalnya mungkin. Tentu dia termasuk dalam mungkin ilmillah annahu lam yujad. Takkan dibatalkan semua tu. Begitu juga kita dah belajar, itu ada mungkin yang sayujad, yang memang pasti dia bagi jadi. Apa dia? Syurga, neraka, ahli syurga, ahli neraka. Yang memang dia dah janji jadi gini, alamat kiamat satu-satu. Nisbah dia janji itu sayujad. Nisbah berlaku di sebalik apa janji dia, annahu lam yujad, di sebaliknya. Sekali mudah saya sebut itulah. Walaupun asal dia mungkin, bila dah datang kepastian warid, datang syarak perkhabaran Nabi akhir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berikan benda mungkin dah, yang tu dia wajib, istilahnya wajib akli daruri, nama dia wajib akli, ada yang li zatih li ghairi, ataupun nama lain dia wajib akli aridi, wajib akli yang mendatang. Tu macam-macam istilah, lain kitab lain istilah dia, untuk menunjukkan asalnya memang benda mungkin, tapi bila ada yang dah pasti, perkara tu tak akan berubah sama sekali. Yang tu dia nak sebut ni. Adapun segala yang harus bagi zat Allah Ta'ala itu menjadikan sekalian mungkin. Satu. Apa nama mungkin dia nak bagi jadi. Umum dia kita faham harus. Pasal apa? Suluhi. Layak untuk dia nak bagi ada. Satu. Yang kedua, harus tiada menjadikan dia. Itu juga. Kekalkan yang tak ada tu terus ditiadakan. Harus pada dia. Mungkin. Maka pecah daripada harus yang dua ini, dia kata boleh bagi jadi, boleh tak bagi jadi, pecah daripada ni 10. Dua dah sebut, iaitu ketiganya. Ini nombor 3. Ini yang nombor 3. Jadi dua tadi apa? Satu mengada, satu meniada. Umum tu jadi 8 lagi. Campur 2 ni 10. Mana dia? Tengok. Semua tu, yang tu adalah pendetilan mungkin yang kita bicara, fi'lu mungkin dan tarkuhu. Satu, jangan nanti jadi bodoh, kasarnya bahasa. Jangan nanti jadi silap. Perkara yang memang pasti kena beriman, kita kata boleh je kalau Allah Ta'ala nak buat. Jangan buat pasal. Ngaji bagi habis, jangan sekat tiang, jangan balik tiang. Balik tiang ni apa? Ngaji nyorok, ngaji duduk belakang, ngaji balik tirai. Orang perempuan memang kena duduk balik tirai, tu tak apa.
Saja usikkan tu sikit. Baik, mana dia yang ketiga ni? Harus ia berbuat perbuatannya dan segala hukumnya, tiada mengambil faedah. Allah Ta'ala di atas kata dia harus buat apa saja makhluk atau meninggalkan buat tu adalah harus. Apa yang dia buat dan begitu juga segala hukum yang dia buat, yang dia tentu, dia tak ambil faedah. Maksudnya apa? Harus, wajib dia. Tu nombor 3. Itulah maksud harus ia berbuat perbuatannya dan segala hukumnya, dia tiada ambil faedah. Di atas kata ni harus, ikut suka dia nak buat apa yang nama mungkin. Dia nak buat kiamat ke tak buat kiamat ke, keputusan dia buat tu. Ni sebab kita kena beriman Allah tak ada ambil faedah langsung, dia tak ada ambil benefit apa-apa pun di atas perbuatan dia untuk dia ataupun benefit dia untuk sesama makhluk. Tidak, bahkan dia semata-mata perbuatan dia, kehendak dia, ketentuan dia, pakarnya dia, alimnya dia, bijaknya dia, satu dia buat. Tak ada istilah buat tu terkerana tabiat ilat, pasal-pasal ataupun taklil sebab ni atas kata untuk Allah ambil faedah, tidak sama sekali. Jadi kalau itu dia buat apa? Dia buat nak izharkan alimnya dia, nak izharkan siapa dia, qahar dia, jabbar dia, alim dia, khabir dia, satu dia buat. Al-musawwir dia, segala sifat kamalat yang ada pada dia. Istilah ulama disebut semua sifat kamal, jamal dan qahar Allah Ta'ala dizahirkan pada makhluk. Dan tu dia buat di atas nak menzahirkan dia siapa, bukan di atas kerana-kerana. Misalnya ada tak orang cacat, sepatutnya buat tak cacat. Takkan Allah Ta'ala buat cacat, Allah Ta'ala mesti buat semua sempurna kan? Kenapa dia buat yang cacat? Jawab. Siapa dia buat cacat? Ikut dia nak buat. Kenapa dia buat babi? Bodohnya rupa. Perangai bodoh, berak membusuk, habis semua disondoi. Tak boleh buat ke mendatang manfaat sikit? Harus dia nak buat. Kita nak menunjukkan qahar dia. Qahar apa? Dia boleh mengerasi apa saja yang nak buat. Takkan ada kau boleh nak komplain pun. Nak boleh komplain pun, kau nak komplain apa? Agak tak puas hati tu, datang tu atas sebab ni benda mudarat, kau buat je lah ikhtiar kau, benda dia pun. Tapi jangan beritahu lah perhilitan, kena denda lagi, naik pula berapa ribu. Wah, ui, mamai saya silap mau 10 ribu. Apa? 10 ribu. Kalau kena PKP setahun boleh hidup, 10 ribu. Sabit bunuh babi seekor. Satu bunuh diam-diam sudah. Osak nak sebut kan tu kenapa dia buat iblis? Ikut dia nak buat. Okey, siap, boleh faham tu. Allah tak ambil faedah sikit pun. Faham pada apa? Harus ikut dia nak buat. Cuma walaupun atas nama ikut dia nak buat, dia takkan buat benda sia-sia, dia takkan buat main-main. Walaupun sebesar zarrah takkan ada benda sia-sia. Itu prinsip. Tak ada istilah nak boleh persoalan kenapa dan mengapa engkau buat untuk atas argumentasi, tak puas hati apa yang perbuatan Allah. Tak ada pasal. Satu kewajipan kita hamba, dia kata harus Allah Ta'ala buat. Semua ketentuan dia ada hikmah dan rahsia. Jangan putus asa dekat rahmat dia. Itu. Teruskan usaha untuk mencari rahmat dia. Usahakan apa yang memang diperintah oleh dia, hindarkan apa larangan dia. Itu prinsip. Itu prinsip. 3, 4. Boleh faham maksud tak? 4. Harus ia tidak menjadikan segala yang ada ini dengan kuatnya. Tiada boleh memberi bekas kuatnya itu. Di atas kata Allah Ta'ala nak buat ni harus. Bila Allah Ta'ala buat makhluk, misalnya gajah misalnya, nampak kuat? Adakah kuat dia itu beri bekas? Tak, pasal apa? Allah dia boleh buat gajah walaupun besar lembek, boleh je.
Boleh je. Tapi dia buat gajah besar, kuat. Ya kan? Kuat dia. Jadi bukan gajah tu sendiri by itself kuat yang memberi bekas, bukan. Tapi Allah yang buat bagi gajah kuat. Bukan dengan tabiat dia, bukan dengan kuat gajah. Tak, gajah is nothing, you know. Like us, we are also nothing. Bunyi yang putih tu. Prinsip tu mesti faham. Waktu kita faham tu, macam mana? Walaupun tengok gajah, naga macam mana? Apa lagi? Kalau gegasi ke apa macam mana? Dajjal ke macam mana? Entah Dajjal. La haula wala quwwata illa billah. Kalau Allah Ta'ala dah tentukan aku tak, kau boleh mudaratkan, tak ada apa jadi mudarat aku dekat kau. Walaupun kau hebat, walaupun aku kerdil. Kita akidah ni lemah kan? Lemah. Satu orang-orang yang faham akidah ni, iman dia kemas di atas prinsip kalau makhluk hebat besar-besar macam mana pun, tentera musuh ramai macam mana pun, macam mana? Fala ghaliba lahum. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kumpulan kecil mengalahkan kumpulan besar-besar biiznillah. Siapa? Semua dia ada ketentuan dia. Bukan bila besar je kuat, belum. Ramai yang menang, tak. Hatta di kalangan orang Islam pun, orang Islam ramai menang, tidak. Semua di atas pertolongan Allah Ta'ala. Berapa ramai orang Islam dulu, ada kejadian zaman Rasulullah sendiri, ada pengejaran dia, perang Hunain. Orang Islam ramai, orang kafir sikit. Sampai timbul perasaan orang Islam pada zaman tu kagum dengan ramai orang Islam. Nampak orang kafir ni very simple lah. Iz'a jabatkum kasratukum. Ketika kata Allah Ta'ala, ingatlah wa yauma hunainin iz'a jabatkum kasratukum, ketika mengkagumkan kamu oleh ramainya bilangan kamu yang ramai tu, kamu rasa kagum kamu akan menang kalahkan musuh. Berselera wa daqat alaihimul ardu bima rahubat, bumi yang luas pun rasa sempit. Itu jangan ada perasaan yang tu sama sekali. Khas nak faham macam mana? Walaupun besar, jangan takut dia tak besar dia. Satu, dia tak akidah kita ni, yang ulama ajar kita, kalau akidah kita betul, kita akan akidah macam mana Nabi Rasul. Apa dia? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tak ada langsung gentar dengan apa yang akan datang. Imam, raja, walaupun besar pangkat, dia boleh buat kejahatan dengan kita. Macam mana? Cakap perkataan yang betul di depan raja yang zalim, walaupun dia nak buat apa kat kita, belum tentu dia boleh buat apa yang dia nak buat tu berlaku kat kita, melainkan apa yang Allah Ta'ala nak kat aku. Ini yang cerita kisah-kisah Nabi, Rasul, para salihin. Dia tak akidah mereka yang kemas ni, semua dapat pertolongan Allah Ta'ala. Prinsip dia bahawa in tansurullah yansurkum, kamu tolong agama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tolong, berikan macam-macam bantuan pada kamu. Kita sahabat Ashabul Ukhdud, seorang je tentera dia panggil untuk pergi bunuh dia pasal menggugat kerajaan kan. Panjang cerita tu tak? Kerajaan perintah supaya ambil dia pergi buang di laut, bawa pergi laut. Dia doa, Allah maghfirli ma syi'ta. Ikat apa macam mana? Ya Allah, kau peliharalah aku apa yang kau kendaki. Tak ada rasa gentar sikit pun dalam hati pun. La ilaha illallah. Allah saja yang kuasa. Kewajipan aku cerita. Pemerintah ni dah sampai dah mengaku Tuhan, merepek gila lah. Dia akan cerita apa sepatutnya dia cerita. Dia kenal lah siapa Allah Ta'ala. Kerajaan buat nak perangai nak bunuh dia. Dia minta kapal dia bergegar, datang ribut. Semua askar-askar kerajaan tu tercampak habis. Dia balik seorang-seorang. Angin tiup buat balik pergi pantai. Right. Turun pergi jumpa raja, tercengang raja. Mana askar yang lain? Allah, qad kafani Allah, Allah Ta'ala telah pelihara aku. Uish, tangkap. Buat apa tak? Pergi naik gunung. Campak di atas gunung, biar dia mati. Bawa Allah maghfirni ma syi'ta. Apa jadi? Bergegar gunung, habis semua jatuh. Dia seorang tinggal. Turun. Hoi, mana askar lain? Allah Ta'ala dah pelihara aku daripada kejahatan kau. Berimanlah raja, weh. Tak nak dia. Dia buat dua, satu lagi. Kurkur, Jabal
Last sekali dia kata macam ni, wahai raja, kalau kau betul-betul nak bunuh aku, bukan begitu cara dia. Kau kena panggil semua orang, rakyat, kumpul, biar aku duduk di medan. Bagi aku duduk di tengah medan tu, engkau kena panah aku. Nak panah aku, kau nak panah, syarat nak mati dengan aku, sebut Bismillah. Bismillah Rabbi, nama dia sebut dalam hadis Rabbi Ghulam, nama budak. Rabbi Ghulam. Jadi raja seronok lah boleh mati, pasal yang ni menggugat kerajaan dia, pasal dia pengaruh besar. Panggil orang semua ternanti-nanti. Dia pun dengan bangganya bawa panah, Bismillahirrabbil Ghulam. Bukan pandai panah pun, tapi jadilah apa nak jadi kan, Allah yang tentu. Betul-betul kena sini, puff, pegang, mati. Sebab dia tu habis rakyat semua beriman. Amanna bi rabbil ghulam, amanna billah rabbil ghulam, amanna billahi rabbil ghulam. Nak cerita apa? Tak semestinya bila besar dia boleh buat apa sekendak dia. Iman ni lah kita nak bina. Allah sebut tu boleh senang. Allah mintalah doa, ya Allah bagilah kami iman macam ni. Lemah sangat kita. Jadi apa kefiat dia? Mengaji, dah belajar, dah faham, jangan lupa latihan kena buat. Allah, zikir, wirid, Quran, hadir hati. Hindarkan golongan-golongan yang sesat-sesat tu. Na'udzubillah, jagalah. Jadi asal nak sebut, di atas harus Allah Ta'ala jadikan makhluk ni, memang kalau dia buat makhluk naga sekalipun, naga pun bukan boleh bagi mudarat dengan kuat dia, tak ada. Dia boleh jadi macam tu pun pasal Allah yang bagi jadi dia. Satu orang-orang iman ni, tu yang kata para aulia, cerita aulia-aulia masuk dalam laut, masuk dalam hutan, dia tak akidah dia pada Allah Ta'ala. Rimau, singa, gajah tawar diri untuk jadi kenderaan. Takkan takut? Ada takut? Jalan. Kita macam mana? Jadi memanglah kita belum ada kekuatan tu yang mengaji, belajar, faham, latihan. Itu juga misalnya, kata apa, tak kerja kan COVID kan, ada makan. Sahabat ada duit, sedap lah duduk macam tu kan, buffet lah gitu lah. Kalau tak ada duit macam mana, mengelabar tak? Mengelabar juga tak boleh mengelabar. Kita ada makan bukan pasal duit. Duit ni tengok zahir je. Ada orang tak berduit pun, ayam tak ada duit, kita yang bagi makan dia. Tak bagi faham tak tu? Memang macam tu perjalanan ni, nak buat ni bukan ada duit, saya bukan ada duit. Dia orang tanya, ustaz nak buat rumah bila? Duit bukan ada. Tak ada duit. Ada kereta saja ni, kereta pun ni, mau jual kereta tu, beli kereta ni, dia hutang ni, tak habis ni. Hutang kat anak saya. Anak saya punya duit, saya tak ada duit. Ada hutang tak habis. Hutang kat anak. Beli kereta sak-wasak, sampai tengah jalan, jenuh tak? Dan dia orang kata, orang tukar kereta lain lah. Tu tanya dia, orang nak kereta apa? Ni, nak cerita apa? Memang tak ada apa. Memang tak ada apa. Saya tengok tutup guru yang saya ngaji baik, Tuan Raja Ghazali, Pak Teh, India pun sama je. Dia tak nak fikir kereta datang kat dia. Saya cari lah kereta, hutangnya lah. Dia tak payah, anak murid bagi kereta. Ada kereta tu, kereta sebiji yang kita rosak depan rumah, main sedih kan. Kita main sedih. Orang bagi kereta baru, bagi kat Syekh. Dia pun memanglah ada tempat-tempat dia pergi jauh, perlukan keselesaan, dia tak nak minta orang yang bagi. Tapi ada kejadian apa, ada buat kerja rumah, buat kat rumah dia tengok terhempap apa atas kereta tu, nak repair banyak, bukan ada duit nak repair. Macam biar gitu lah kereta tu. Adalah rahsia hikmah ke apa ke, wallahualam tak tahu, tapi main sedih, bukan kancing. Saya sebut macam tu pandang kan. Ada benda jatuh atas cermin, pecah.
Orang nak kemek, nak ketuk tu, buka sikit-sikit punya maintenance tu. Cerita apa ni? Ada benda yang tak dah fikir. Dia nak buat markas apa tu, duit apa pun tak ada, tapi tak ada tawakal. Dia tengok ada orang nak jual tanah, ada orang macam ni. Dia beli dengan harga sangat murah, dapat 100 hektar. 100 hektar. Syaratnya apa? Kau buat kerja kau. Kerja kau kena buat. Fikir tu buat sabab kita lah lemah sangat sabab kita. Berpegang atas sabab kita pun pening juga. Tak. Dia tak harus orang Ta'ala buat hebat macam mana pun tak bagi mudarat. Nak pegang tu, nak betul harus, mungkin Allah Ta'ala dia boleh lenyapkan orang yang gagah, kuat, perkasa. Pemerintah terbilang tak terkira, dia boleh hancurkan dengan sekelip mata. Apa masalah? Firaun hebat macam mana? Kaya je. Musa lalu 12 lorong. Dia bawa ni pakai tongkat sebiji. Habis. Namrud, nyamuk seekor je mampu habis. Selalu dia suruh orang sujud dia. Ni orang ambil selipar tu katok. Dia suruh orang ambil selipar dia katok dia. Yang bukan selipar dia ambil selipar. Kau ambil selipar katok. Katok senyap nyamuk tu dengan kepala dia. Orang menghadap je, ambil selipar katok. Senyap. Orang tak nak hinakan orang yang besar-besar ni macam tu je. Cuma kewajipan dia apa? Kita kena buat kerja kita. Dan di atas kita yakin kalau Allah Ta'ala ni, jangan fikir apa pertolongan nak dapat. Itu bukan kerja kita. Apa pertolongan nak dapat, bukan kerja kita. Allah Ta'ala dia bagi min haitsu la yahtasib. Tentu isu-isu COVID apa ni, sabab atau halang kau buat sabab kau, tapi besar dia sebenarnya peristiwa ni adalah untuk menyedarkan kita supaya balik pada syariat. Orang tak pakai tutup muka boleh bagi arahan supaya tutup muka, tak ada denda. Gunakan kuasa untuk macam mana kau bagi arahan tutup muka, tutup masjid, kan? Pasal malam tak boleh buat, bukan hari tak boleh buat, kan? Gunakan tu untuk laksana syariat. Itu nak perli kita sebenarnya. Apa dia? Perintah tutup aurat, perintah tutup gila arak. Itu sebenarnya. Perintah apa? Maghrib, azan, kedai semua tutup. Zon merah pukul 8, niaga 8:01 IC 1,000. Tak nak bagi kencing lagi 10,000. Kencing dah. Zon kuning pukul 10 tutup. Tak tutup, pukul 10 teng habis teng masuk ya. IC. Tak tutup lagi. IC 10,000. Macam sama tak? Ada boleh kerahkan polis, ada rela ada. Gunakan polis rela ni. Tak pergi sembahyang Jumaat, tangkap. Habis sembahyang Jumaat je, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Buat apa? Ditutup pintu, jangan bagi keluar lagi. Rela pergi cari siapa tak sembahyang Jumaat. Cari. Dapatnya IC 10,000. Penuh lah masjid ni. Penuh lah. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Satu, kalau ulama kita tutup guru kita, dia mesti syarahnya tu. Kalau puak-puak yang tak faham akidah ni, tak ada sepaknya kita, dia balas yang kita macam tak tahu cakap pasal kesihatan, jangan cakap lah. Yang dia duk cakap berakidah macam-macam, merepek macam-macam, lagi aku merepek kat hang tu, tapi bukan kerja kita macam tu lah. Hadanallahu ila siratal mustaqim, tunjuk je lah jalan lurusnya. Baik. Jadi kalau kata makhluk Allah Ta'ala buat hebat macam mana pun, tak beri bekas makhluk tu dengan zat dia. Macam apa? Harus Allah Ta'ala nak boleh tanggalkan. Nampak yang kuat, besar tu kuat, dia boleh jadikan itulah makhluk paling lemah sekali. Tak ada masalah pada dia. Okay. Yang keenam, harus ia tiada menjadikan kuatnya itu. Boleh untuk orang yang kuat, makhluk yang kuat, dia tak bagi jadi kuat tu. Boleh. Siapa? Harus. Tapi ghalibnya macam mana? Badan besar kuat, badan besar berat. Betul tak?
Ada tak badan kuat, badan besar lembek? Ada? Tak ada? Ada? Jangan tak tahu Allah Ta'ala sunnah dia buat. Makhluk kecil pantas cepat laju. Makhluk besar lembab. Lembab, tembel faham? Leput. Tengok lalat macam mana, semut macam mana. Kalau adalah buaya besar, ni besar masjid ni, mana? Agak-agak dia jalan macam mana? Begitu. Maunya. Lembab. Cicak macam mana? Cicak orang kata betul. Jadi cicak pandai. Saja saya usir-usir itu. Nak cerita harus. Macam mana pun, ini kita cerita tak harus tu. Tapi di atas kaedah kita hidup, tengok ular kecil, alah, bisa. Allah Ta'ala dah bagi jadi tak bisa, tak apa. Janganlah buat bodoh itu. Mudarat dihindarkan, cari manfaat, betul. Tapi di atas kata harus, tambah ada situasi yang istilahnya menggerun dengan kita, macam mana? Alah, tak jadi mudarat. La dar wala nafi ila Allah. Masa tu nak pakai, apatah lagi tak ada apa pun kat kita. Kalau ada apa kat kita, gunakanlah sabab. Tu pun bukan pegang kepada sabab. Bila tak ada sabab apa-apa, macam mana? Satu, kita tengok Palestin tu, budak-budak kecil-kecil, orang yang tua pun paling batu Palestin aja. Tapi askar lari tu. Siapa? Tak mustahil untuk macam tu. Hebat, kereta kebal, macam-macam nama senjata pun ada, hebat-hebat, automatik tak automatik, dengan batu dia takut. Kelakar kita tengok gelak kelakar. Budak hambat dia lari, lari. Bahkan ada yang gerun. Yang bagi betul. Yang penting betul yang kita berjalanan. Tapi kalau hanya untuk semangat kebangsaan, untuk membela tanah air semata-mata, bukan di atas iman dengan Allah Ta'ala, rosak. Yang tu lah. Yang tu yang nak pulihkan kita, bukan semangat kemelayuan, semangat apa? Nak jaga ekonomi. Tak betul. Slogan tu tak betul. Mesti balik kita dan bersatu kita di atas slogan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beriman mana Allah Ta'ala. Betulkan balik akidah kita. Kalau yang penting kita Melayu bersatu, kita ketepikan dulu isu-isu Wahabi ke Syiah. Tak pasal Jahanam tu. Tengoklah 2-3 hari lah tu. Satu ikatan yang sangat rapuh. Pasal bukan di atas agama Allah Ta'ala. Baik. Ketujuh, harus boleh membaharukan dia alam ini. Harus boleh membaharukan alam ini. Qadim. Tak. Harus boleh membaharukan dia, badal bagi dia tu alam ni qadim. Dia ada maksudnya ni. Harus boleh membaharukan dia, dia tu badal dia tu alam ni. Tu macam ni.
Kena baca macam ni, baru betul. Ketujuh, harus boleh membaharukan dia. Apa dia tu? Alam ni. Dan harus tu bila? Qadim. Harus tu qadim. Baru betul baca. Bukan alam ni qadim. Alam qadim tak kena. Tak boleh baca itu. Keharusan tu qadim. Boleh. Jadi qadim tu daan bagi harus tu. Ni kita dah baca kitab tempat-tempat yang bila muskil, kena cari jalan macam mana nak bagi faham betul. Boleh? Faham saya tak apa? Nisbah dia nak membaharukan alam, maksudnya nak bagi ada alam ni. Alam ni asal tak ada. Tu istilah membaharukan alam ni. Maksudnya alam ni tak ada, nak bagi ada. Harus tu bila? Qadim. Harus tu qadim, bukan alam tu qadim. Ya. Baca-baca kitab tempat-tempat macam ni dia susah sikit nak baca. Saya buat misal bahasa Melayu Saya pergi ke pasar membeli sayur. Saya bagi contoh je, tengok faham tak? Membeli sayur, ikan, bawang, keropok, buah-buahan dan adik saya. Beli adik saya. Mesti dah untuk dan adik saya tu nak pergi mana? Dia atau saya pergi pasar. Saya pergi pasar dengan dan adik saya. Adik saya pun pergi pasar. Pergi beli sayur, ikan, buah-buahan. Tapi bubuh adik saya tu di belakang. Adik saya tu bukan saya beli dan adik saya. Oh, adik saya kena lelong kat pasar, saya beli adik saya. Adalah gitu. Bukan zaman apa Abdul Wahab, Abdul Wahid. Ada jual-jual. Untuk adik saya tu atau dekat saya ke pasar. Saya ke pasar dan adik saya. Saya dan adik saya ke pasar membeli. Oh betul. Ini sama. Harus boleh membaharukan dia. Dia apa? Alam ni. Bila harus tu? Qadim. Siap. Boleh, faham? Jaga tu tempat-tempat yang tu susah sikit baca kitab. Tambihun. Maksudnya take attention please. Itu. Memang baca-baca kitab. Saya pasal pernah ada pengalaman baca kitab-kitab susah, kitab Arab. Antaranya baca kitab Batul Mu'in. Baca kitab tu berasap kepala. Tak kena baca macam ni, ayat-ayat macam ni. Yang najis jadi tak najis, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Pasal ataf tu tak kena. Ataf tak kena. Ada ataf, ada naat, ada misal dia muqabil misal, macam-macam uslub Arab. Satu baca ni mesti ikut tata bahasa kaedah Arab tu walaupun tulis Jawi. Baik, 8. Harus ia tiada membaharukannya. Nya apa? Ada alamnya. Harus belakalah. Nak membaharukan tu pun harus qadim. Nak meniada tu pun harus qadim. Dia tak sebut qadim. Sama. Masuk cuma dia tak sebut qadim ni apa? Pasal tiada membaharukan alam ni memang tiada. Apabila qadimnya. Tak memang tak ada. Teruskan tiada je lah. Lagi. Yang ke-9, harus ia menjadikan segala perangainya yang ada ini tiada boleh memberi bekas perangainya itu. Perangai apa ni? Perangai ni bahasa Melayu tabiat. Maksudnya harus Allah Ta'ala nak buat makhluk dengan ada tabiat. Harus menjadikan segala perangainya makhluk ataupun alam yang ada ini tiada boleh memberi bekas perangainya. Tabiat yang ada pada alam ni tak beri bekas. Harus beri bekas pun boleh, tak beri bekas pun boleh. Apa kau? Harus. Atas akidah memang tiang makhluk bukan beri bekas. Allah Ta'ala boleh buat beri bekas, boleh buat tak beri bekas. Tadi istilahnya kuat. Yang ni tabiat perangai. Istilah perangai itulah api mengangus. Boleh je ada api yang tak mengangus. Api kena ada tempat kering. Ada je api dalam air, ada api. Apa yang sebut?
Ais, tempat sejuk ada ais. Peti ais ada ais. Bopi itu. Itu macam mana pun yang tu masih normal lah. Ada yang abnormal, boleh je. Harus, dia kata harus dia boleh buat. Dan di atas tabiat tu tak jadi atas tabiat pun. Makan nasi kenyang, makan nasi banyak kenyang. Makan tak kenyang-kenyang pun. Kata tak makan nasi lapar. Duk puasa tak makan nasi, tak lapar apa? Boleh lah dia buat. Bukan mesti tak makan je lapar. Selalu daripada pagi nak ke petang 4 kali makan. Ni tak makan apa-apa. Lapar, tak lapar apa? Walaupun tak ada makanan yang masuk. Tu yang kalau kita belajar buat bulan puasa ni apa? Nak menzahirkan siapa Allah Ta'ala. Kenapa? Allah tak perlu makanan. Kita pun puasa ni tak makan. Tengok boleh hidup pun. Saja panjang tu cerita tu. 9, 10. Harus ia menjadikan segala perangainya itu. Nisbah nak buat perangai. Perangai ni bahasa Arabnya tabiat. Nak buat makhluk dengan ada tabiat dia. Tabiat ular ni menjala, semut ni jalan pantas. Apa macam-macam tabiat. Api ni mengangus, air ni melemaskan, air menghilangkan dahaga. Gula ni tabiatnya manis, garam tabiatnya masin. Boleh jadi sebalik ke? Boleh jadi macam tu ke? Boleh, harus. Macam mana pun ambil bagi betul lah. Nak masin janganlah ambil gula. Pasal itu sunnah dia. Tapi dia kata harus, boleh berlaku terbalik. Tak mustahil bubuh gula jadi manis. Bubuh gula jadi masin. Bubuh garam jadi manis. Nabi Ibrahim kena bakar, macam mana? Sejuk, menggigil. Perintah Allah salaman, baru dia tak menggigil. Kuni bardan, api kau sejuk, menggigil dalam api Namrud tu. Sebut tasir tu. Tak terbakar walaupun mulut orang ni. Padahal api gila punya lah. Bukan boleh campak gitu, kena pakai elastik. Puff. Macam ni tu. Baru boleh masuk dalam api. Tak tersentuh sikit pun api tu dengan bulu roma ni. Orang lain semua panas. Dia boleh bagi jadi tak panas. Api tak ada tabiat api lah. Cuma dia bagi yang ni istimewa siapa? Untuk orang istimewa tak? Orang ada akidah dengan Allah Ta'ala. Jibril datang nak tolong pun macam mana? Jibril ni ditolong. Ya Allah, ni khaliluka Ibrahim. Kata dia ulqiya finnar. Dicampak dalam api ni. Bagi aku tolong dia. Kata dia kau nak pergi tolong. Pergi tengah dah kena lontar tu. Wah Ibrahim, aku nak tolong kau ni. Macam mana dia? Khalilullah, bukan sebarang orang lah. Bukan sebarang Rasul. Kata dia, Allahu arsalaka ilayya. Adakah Allah yang hantar kau ke aku? Tak, aku nak tolong. Allah Ta'ala bagi izin aku datang. Fala hajatan li ilaik. Aku tak ada hajat dengan kau. Allahu a'lamu bihali. Allah Ta'ala tahu hal aku. Arif dengan Allah Ta'ala. Masya-Allah. Mudah Allah Ta'ala bagi kita iman ni. Iman. Amin ya rabbal alamin. Doa minta iman apa? Tapi jangan sewil perjalanan sabab. Okey. Macam mana pun bukan itikad kat sabab. Yang tu yang kata kena ada guru bimbing tu. Main bawa sendiri lagi, mula lah tak mau kerja, aku tawakal dengan Allah Ta'ala. Habis minta sedekah. Habis pergi rompak. Duit tak ada. Jangan buat pasal. Ada tertib dia. Dia mesti duduk bawah bimbingan guru. Jangan bawa jalan agama sendiri. Ilmu kena belajar suku, dan nak bawa pula melalui kehidupan ni sebaik-baik keadaan di bawah tunjuk ajar dan pedoman guru. Itu terbaik sekali. Baik. Dan bukan mustahil, ya, dan begitu juga bukan mustahil. Mana dia? Maka segala yang baru. Baik, maka segala yang baru ini, semua 10 ni, semua ni di bawah perintah takluk, kudrat dan iradat Allah Ta'ala juga. Bukannya sifat yang wajib bagi zatnya Allah Ta'ala, dan bukannya mustahil, ia hanyalah ia segala yang harus saja. Segala yang harus ini bekas, semua ni makhluk ni adalah bekas taksir kudrat Allah, iradatnya. Jadi semua makhluk ni atas istilahnya dia lah asar kudrat iradat Allah Ta'ala, atau tu taksir tu.
Saya sebut awal kitab itu lagi kan, apa? Kita sebut zat Allah, sifat Allah, af'al Allah. Ni semua makhluk ni, inilah natijah perbuatan Allah Ta'ala. Atau istilah, ni semua taksir daripada kudrat Allah Ta'ala. Laksanakan yang harus dia nak buat dengan tabiat, lahilat apa sebagainya. Allah bukan buat macam tu. Dan ada nampak macam ilat kerana tabiat semua tu. Harus saja pada Allah Ta'ala untuk membuat semua keadaan makhluk begitu. Bukan wajib, bukan mustahil. Satu, boleh tongkat jadi ular, boleh tangan Rasulullah keluar air, boleh batu keluar unta Nabi Saleh, boleh apa dia, laut boleh terbelah 7, boleh terbelah 12 lorong hanya dengan ketukan tongkat di gigi air dengan tongkat Nabi Musa. Ketuk seketul batu, 12 mata air terpancar. Boleh je. Boleh je. Pasal apa tu? Pasal semua tu harus nisbah perbuatan Allah Ta'ala. Termasuk dalam mana mungkin. Jadi semua tu adalah taksir kudrat iradah Allah Ta'ala. Jadi semua makhluk ni adalah asar kudrat iradah Allah Ta'ala. Bahasa lain, semua makhluk ni natijah perbuatan Allah Ta'ala. Tentulah mendalilkan sifat dia, nama dia dan zat dia. Semua ni adalah ciptaan dia. La ilaha illallah. Termasuk kita itulah. InsyaAllah sambung. Wallahu alam. Ketahui ilmu bahawasanya adalah segala lawannya yang mustahil itu, dan segala yang harus itu terkandung segalanya itu kepada sifat yang pertama. Itulah sifat nafsiyah namanya. Oh, tak ada 5 situ kan. Tak perhati pula. Keempat. Lepas tu ke-6. Kelima tak ada. Kena rujuk tempat yang ada sebut kelima. Tak pun kita cari Ustaz. Faedah. Kita tengok kitab lain pun ada sebut yang keempat. Situ memang dia tinggal. Bagus kan tu, dia suruh kita cari hang pergi tengok hak Arab ya. Boleh jumpa keempat. Tamrin itu lah bagus. Saya tak pasal saya baca. Hang ada cari tu. Oh, ada rupanya tinggal. Kajian ni kita tengok. Aku jumpa atau mana. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan awada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. Allahumma salli afdala salati Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala rahmatika wa midada kalimah. يقول ما ذكرك ذاكر الله لا يذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وبداية كلماتك لما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.